Apakah kaitan inersia dengan hukum gerakan Newton yang pertama? Hukum gerakan Newton yang pertama ditarifkan seperti berikut. Objek yang berada dalam keadaan pegun akan terus kekal dalam keadaan pegun, manakala suatu objek yang sedang bergerak dalam garis lurus dengan hal laju seragam akan kekal bergerak dengan hal laju seragam kecuali ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Seterusnya, inersia melibatkan jisim. Sesuatu objek pasti akan ada jisim. Jisim sesuatu objek juga mempengaruhi inersia sesuatu objek. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Contoh situasi yang mudah difahami, sebuah troli di pasaraya yang kosong mudah digerakkan berbanding dengan troli yang diisi dengan barang yang penuh. Ini adalah kerana jika terdapat barang yang banyak di dalam troli, jisim troli juga akan bertambah. Oleh yang demikian, kesan inersianya juga lebih besar. Selepas itu, inersia di angkasa. Pernahkah anda terfikir bagaimana konsep inersia di angkasa dan bagaimana para angkasawan untuk mengukur jisim badan mereka? Di angkasa tiada daya graviti dan menyebabkan objek akan terus terapung di permukaan. Oleh itu, neraca inersia digunakan oleh para angkasawan untuk mengukur jisim badan mereka. Angkasawan akan terus pegun atau berada dalam keadaan terapung kerana tiada sebarang daya dikenakan ke atasnya. Selain itu, aktiviti melibatkan inersia. Terdapat beberapa aktiviti kehidupan seharian yang melibatkan inersia. Contoh situasi di mana susunan buku di atas meja yang disusun rapi secara melintang, buku di tengah-tengah ditarik dan diambil dari susunan tersebut. Apakah yang akan terjadi pada buku-buku di bahagian atas? Buku di bahagian atas kekal pegun dan tidak bergerak bersama-sama dengan buku yang ditarik. Ini kerana inersia buku membuatkan buku-buku di bahagian atas kekal pegun. Dalam kehidupan harian juga boleh melibatkan inersia. Sebagai contoh pertama inersia dalam cecair, titisan air hujan boleh dikeringkan dengan pemutaran payung. Apabila payung diputarkan, titisan air hujan dalam keadaan bergerak. Apabila payung berhenti berputar, inersia titisan-titisan air hujan akan meninggalkan permukaan atas payung dan payung akan kering. Contoh kedua, sos cili dalam botol apabila dituang dengan cepat, ia akan senang mengalir keluar. Ini kerana sos dalam botol bergerak bersama-sama dengan botol semasa dituang ke bawah. Apabila gerakan botol dihentikan, inersia sos menyebabkan sos terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar botol. Contoh ketiga, lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang besar. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori berhenti secara tiba-tiba. Manakala duit shilling yang berada dalam keadaan pegun di atas kadbord, apabila kadbord ditarik dengan cepat dan menyebabkan duit shilling terus jatuh ke dalam gelas. Ini disebabkan inersia duit shilling mengekalkannya dalam keadaan rehat walaupun kadbord ditarik. Selain itu, situasi di mana penumpang dalam bas terhumban ke belakang apabila bas yang pegun bergerak secara tiba-tiba, manakala penumpang terhumban ke hadapan apabila bas yang bergerak berhenti secara tiba-tiba. Ini disebabkan inersia penumpang yang membuatkan mereka bergerak ke belakang ataupun ke depan. Akhir sekali, tali pinggang keledar yang dipakai dapat mengelakkan daripada terhumban ke hadapan dan tercedera. Ini kerana apabila brek ditekankan dengan mengejut, pemandu dan penumpang akan terhumban ke hadapan akibat inersia. Oleh yang demikian, pemakaian tali pinggang amatlah penting. Kesimpulannya, daripada inersia yang kami bentangkan ini, terdapat banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita adalah berkaitan dengan konsep ini. Ia boleh memberi kesan baik dan juga kesan negatif kepada kita.
Tetapi dengan adanya ciri-ciri keselamatan untuk kecederaan dan juga mengamalkan etika yang betul, terutamanya ketika menunggang basikal, kesan inisial dapat dikurangkan. Bersamalah kita sentiasa menjaga keselamatan diri, terutamanya melibatkan pergerakan di atas jalan raya.